kalau kita lihat ramai orang yang tak tahu bagaimana proses nak keluarkan fatwa ini. Mungkin sikit Ustaz Awari boleh jelaskan bagaimana kaedah nak keluarkan fatwa dan juga apakah definisi fatwa dalam konteks perundangan itu sendiri. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, untuk satu fatwa ini, dia kaedah penghasilannya dia boleh jadi dua cara. Okey. Mungkin apa yang diterangkan oleh Ustaz Salihin, Cik Salihin tadi adalah cara yang kedua, itu persoalan yang timbul daripada bawah. Okey, daripada masyarakat, daripada isu-isu semasa dan dibawa ke jawatan kuasa hukum syarak ataupun jawatan kuasa fatwa di negeri, dan dia fatwa tersebut, keputusan tersebut digazetkan. Itu satu kaedah. So ada satu lagi kaedah yang ini kaedah di bawah bidang kuasa Majlis Raja-Raja. So dalam kaedah yang pertama ini arahan diterima daripada Majlis Raja-Raja kepada jawatan kuasa fatwa Muzakarah MKI ini untuk menyelesaikan sesuatu isu atas arahan Majlis Raja-Raja. So dalam isu ini, apabila keputusan telah dibuat di peringkat jawatan kuasa MKI ini, Muzakarah MKI ini, maka keputusan tersebut dibawa ke peringkat negeri dan tidak boleh diubah. Ini saya ingin tekankan. Inilah hak mutlak Majlis Raja-Raja yang mengarahkan kepada jawatan kuasa Muzakarah Fatwa untuk membincangkan sesuatu isu dan dibawa ke peringkat negeri dan mesti diikut. Itu yang pertama. Mesti diikut. Mesti diikut. Ini yang pertama. Ini adalah berdasarkan peraturan 14 saya ingat dalam MKI itu yang menjelaskan begitu bidang kuasa jawatan kuasa muzakarah ini. Dia bertindak atas arahan Majlis Raja-Raja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaedah yang biasa kita guna pakai dalam menyelesaikan banyak isu-isu yang timbul di kalangan masyarakat, isu-isu semasa, isu-isu masyarakat. So inilah yang biasa digunakan pakai. So kaedahnya adalah di pihak urustia akan menjadikan satu kertas kerja, draft kertas kerja asas, menerangkan berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan dalil-dalil asas dan dibawa kepada satu jawatan kuasa dinamakan panel pakar syariah kalau di pihak JAKIM lah. So panel pakar syariah inilah yang akan menapis kertas kerja ini sebelum diangkat dan dibawa kepada jawatan kuasa muzakarah fatwa MKI. Ustaz Awari, kalau kita tengok soalan daripada Tuan Jizul ni, Tuan Jizul sahabat kepada Ustaz Awari ni, dia tanya apakah muzakarah fatwa ini akan mendepani perkara syubhah yang dimaksudkan dalam hadis yang menyentuh kepada yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antaranya perkara yang syubhah. Jadi yang syubhah ni adakah perlu? Maksud adakah perlu kepada fatwa juga? Memang itulah definisi asal fatwa. Fatwa ini adalah hasil ijtihad pihak yang faqih, yakni mufti, menerangkan isu-isu yang tidak ada hukum yang jelas. So syubhah adalah satu perkara yang tidak jelas lah. Sebab perkara syubhah dia tak boleh bergantung syubhah sampai selama-lamanya. Jadi perlunya ada satu ketetapan. Adakah syubhah ini jatuh kepada kategori halal ataupun syubhah ini jatuh kepada kategori haram. So peran fatwa inilah yang menjelaskan perkara syubhah itu. So maknanya perlukan fatwa lah. Penting fatwa nak menyelesaikan segala persoalan yang berlega di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Tak kira dari segi dalam fatwa farmastika kan? Farmastika, yes, betul. Dalam koleksi yang ada dalam data di pihak JAKIM sendiri pun, fatwa berkaitan dengan perubatan dan farmastika ini banyak. Ada lebih kurang 100 fatwa, namun fatwa ini hanya ada 89 fatwa dan ada 11 fatwa yang digazetkan berkaitan dengan perubatan ini. Maknanya lebih kurang 100 Ada 100 fatwa. Ada 100 fatwa, 11 yang diwartakan dan 89 yang tidak diwartakan. Okey, satu penerangan yang cukup menarik bila Ustaz Habri sebutkan ada lebih kurang 100 fatwa.
100 fatwa bermakna lebih kurang 100 penyelidikan yang dibuat oleh pihak penyelidik, termasuk juga dari sudut teknikal. Ada yang digazetkan, ada yang tidak digazetkan.